Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Amba di YouTube Jemin Hassan. Jadi bersama Amba ini adalah Dr. Muhammad Sulam, AJK Amanah Nasional, AJK Amanah Perak, dan juga merupakan penulis buku, merupakan lecturer di universiti sebelum ini. Jadi pada hari ini tadi saya dah tunjuk kepada doktor, di mana saya akan tanyakan sebelum pada kita tengok reaksi Dr. Muhammad berkenaan dengan ceramah Muhammad Amar, Datuk Muhammad Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan. Ketika berceramah, dia menggunakan istilah perkataan yang pada pandangan hamba tidak sedap didengar. Duduk atas petah baju serupa. Oh, gong yang pakai atas belakang, gong. Tokek ki pakai baju serupa nak gabut dah. Bodohnya politik. Tak pada dengan tua bodoh politik. Kalau bos takat keju pun haji nak jadi nak masuk UMNO dah kak. Allah bodoh pakai atas belakang. Retek belawai dengan anjing tak ada. Saluk retek anjing. Pakai koh pula anjing. Gila sepuluh anjing juga lah dia. Rakyat kena jadi cerdik supaya Saidina Ali. Jangan tolong supaya PAN. PAN ni dia berjaya ambil orang yang tolong. Orang cerdik dia tak boleh tarik. Hak mana turut PAN ni bagi hamba tolong belakang. Campur dengan bodoh. Kamu tambah sekali lagi. Nak marah-marah lah. Setengah orang lepas jadi nana. Duk jual cerita kata kedai kopi. Duk bisik kata wakah. Pah nak gabung dengan UMNO. Pah nak gabung dengan UMNO. Belakang parai belakang. Siapa orang lepas tohor-tohor tu kat mu tak ligak. Pakai kain pun tak betul. Jangan duk ingat presiden kita bodoh. Jangan ingat majlis syura bodoh. Jangan. Hari ni hak jadi masalah sebab ada setengah kita duk rasa presiden ni bodoh. Orang tak pilih mu jadi presiden, mu bodoh. Mu bodoh lah orang tak pilihnya. Tokek 1000 tu bodoh belakang. Kalau hak pilih 4-5 orang boleh kata orang ni bodoh, dia pilih tu jadi. Jangan ingat orang ni bodoh, dia pilih tu jadi presiden. Pilih tu Ibrahim jadi timbalan presiden. Jangan ingat orang ni bodoh. Ni kita mata tak benar kita kak, orang lain bodoh lalu. Jadi kita nak dengar pula bagaimana reaksi bekas mantan pimpinan Pemuda PAS dulu, reaksi beliau setelah mendengar ceramah Datuk Muhammad Amar. Terima kasih saudara Jemeng. Saya berpandangan bahawa Nik Amar telah melakukan satu tindakan betul sebagai seorang ahli politik yang menggunakan istilah-istilah yang keras, yang kasar, yang kotor kepada musuh politiknya. Dan saya fikir ahli politik yang bijak, dia menggunakan istilah-istilah yang dapat meyakinkan, dapat memaksa pengikutnya menerima istilah-istilah itu sebagai sesuatu yang betul. Jadi saya fikir itu satu tindakan betul sebagai seorang ahli politik. Okey, sebagai ahli politik, bagaimana pula dengan sebagai pimpinan yang menggelar diri adalah pimpinan parti Islam? Sudah pasti Islam itu dia tidak lari dengan akhlak. Dan akhlak itu semestinya lah bahasa. Ada apa dengan bahasa? Kerana bahasa itulah yang mencerminkan bagaimana beliau. Jadi kalau daripada parti DAP atau parti lain tak apa, ini parti Islam se-Malaysia yang memberi gambaran imej Islam di Malaysia. Dan Muhammad Amar bukan calang anak. Dia adalah naib presiden. Tetapi ceramahnya bukan dia bercakap di kedai kopi, bukan kita rekod secara sembunyi. Ini yang dia pamerkan di hadapan penyokong dia dan rakyat Malaysia. Jadi pada pandangan doktor, adakah ini contoh yang baik untuk parti Islam se-Malaysia? Bahasa tu jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Jadi apa bahasa yang digunakan itu dia melambangkan personality dia, identiti dia, dan bahasa ni adalah simbol. Bahasa ni adalah satu wacana ataupun satu medium untuk kita menghubungkan dengan kelompok lain tentang maksud yang kita nak sampaikan. Kalau dia menggunakan bahasa-bahasa yang kasar itu, bahasa yang jelek itu sebagai satu kaedah untuk menyampaikan mesej politiknya, dan pendengar menerima
gambaran tentang istilah-istilah yang digunakan, maka sebagai ahli politik dia telah berjaya. Tapi soal sesuai ataupun tidak, itu terpulang sebab Islam itu dimaknakan oleh penganut itu sendiri. Penganut itu sendiri memberi makna, mentafsirkan makna dia mengikut keinginan dia, mengikut kehendak dia, sehingga mana Islam yang dipamerkan itu lebih Islam yang budaya, Islam yang disegmen-segmenkan mengikut selera masing-masing. Doktor adalah sebahagian daripada pimpinan amanah yang berasal daripada PAS. Dan doktor boleh melihat adakah identiti parti PAS itu pemimpinnya mestilah kalau berceramah menggunakan kata-kata kesat, kerana daripada bawah atas sampai bawah pimpinan, sebagai contoh presiden dia, kalau ceramah mesti menggunakan istilah binatang, peribahasa-peribahasa baru yang memang agak kasar. Naib presiden, lepas tu turun pada penyokong ahli juga menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Adakah ada SOP dalam parti PAS kalau nak jadi penyokong, nak jadi pendukung mesti menggunakan bahasa yang kesat? Doktor sebagai bekas ahli pimpinan PAS. Saya rasa saya tak melihat dari segi PAS itu sendiri. Saya fikir dari segi masyarakat Melayu itu sendiri, yang lebih sifatnya umum. Kalau PAS ni agak khusus. Kalau masyarakat Melayu sebenarnya tidak menerima penggunaan istilah-istilah yang jelek tu, melainkan ia hanya satu diterjemahkan dalam bentuk novel yang macam karya Syarul Ahmad itu, bagi menggambarkan suasana politik negara yang begitu bobrok dan rosak, digambarkan dengan kata-kata, istilah-istilah yang kita baca pun tak mampu nak menghabiskan. Jadi saya rasa, tetapi kalau dalam bentuk ceramah, saya fikir untuk jangka panjang ia bukan suatu pendekatan yang sesuai untuk orang Melayu itu sendiri. Melainkan orang Melayu itu dipaksa, dididik, lama-kelamaan barangkali bahasa yang digunakan itu akan sebati dalam parti itu sendiri, dan akhirnya dia menjadi sebahagian daripada norma baru dalam parti itu sendiri. Dan saya rasa PAS juga seperti organisasi lain mengalami perubahan, dan perubahan itu antaranya dilihat dari segi penggunaan bahasa. Dan saya melihat bahawa ada perubahan dekat situ di penggunaan istilah atau pelambangan-pelambangan, simbol-simbol yang digunakan dalam menyerang musuh dia. Saya bukan kerana bercakap nak memuji Parti Amanah, kerana saya adalah daripada Parti Amanah. Tetapi kita beruntung, Doktor, daripada pimpinan kita, daripada presiden, penasihat umum, pemuda, awan. Saya kira tidak ada seorang pun kalau dia naik atas pentas, dia akan berceramah menggunakan istilah-istilah yang agak kasar, lucah ataupun jelek. Jadi apakah doktor rasa amanah ini boleh pergi jauh dengan tidak menggunakan bahasa kesat? Kerana ada juga setengah-setengah, kebanyakan kerana telah dilatih bahawa kalau ceramah ni kena sebut nate. Kalau dulu kafir orang kafir, hari ni kalau ceramah tak sebut nate, tak sebut beruk ni tak sedap. Jadi seolah-olah kita ni berlawan dengan kehendak atau kesukaan norma biasa. Adakah Parti Amanah ni akan ketinggalan kerana tidak mengikut arus kehendak sesetengah penyokong politik yang kadang-kadang agak selesa dengan ceramah yang menggunakan istilah yang agak jelek ini, Doktor? Saya fikir bukan agak jelek, memang jelek sesungguhnya. Okay. Kita perlu ingat bahawa Amanah ni satu parti baru. Dia perlu menggunakan bahasa yang lunak, bahasa yang standard, bahasa yang boleh diterima oleh masyarakat. Berbanding dengan PAS satu parti yang lama, parti yang kuat, parti yang hebat, dan dia mempunyai pengaruh yang besar, dan dia menggunakan bahasa apa sekalipun. Dia memaksa pengikut untuk menerima bahasa dia sendiri. Ini sebagai suatu paksaan daripada parti untuk menerima sistem baru itu. Tapi kalau Amanah menggunakan kaedah ini, saya fikir tidak sesuai sebagai sebuah parti baru. Dan Amanah dilahirkan dengan satu idealism yang besar.
maka pilihan dia ialah menggunakan bahasa yang standard, bahasa yang boleh diterima oleh masyarakat umumnya. Sebab kalau kita tengok doktor, dari segi politik ini PAS ini seperti ada juga evolusi dia. Dia kalau kita ingat dulu di antara zaman kegemilangan PAS ni ketika fasa kafir mengkafir. Kalau pergi ceramah dulu, kalau tak kata UMNO tu kafir, maka tak sedaplah ceramah. Jadi ini dia ada norma baru, kalau tak kata bodoh bengong pada UMNO ni, dia tidak sedap ceramah tu. Hari ni dah bertukar pula. Kalau dia tidak kata kepada DAP, maka orang tak dengar ceramah dia. Jadi pattern hari ni doktor, pattern grand design yang telah cipta oleh PAS daripada kafir mengkafir, UMNO kajang tohu, hari ni bertukar pula DAP yang menguasai politik Malaysia. Semua itu adalah menggunakan bahasa, cuma dia tukar taktik saja. Mungkin doktor telah kaji sikap pengundi. Adakah doktor rasa sikap pengundi kali ini akan termakan dengan satu dakwah, satu propaganda, persepsi yang dibawa? Hari ini bahasa yang digunakan oleh PAS adalah amanah khadam DAP dan DAP ingin menguasai politik Malaysia. Itu saya lihat naratif yang nak dibina oleh PAS terhadap suasana pada hari ini digunakan sepenuhnya oleh PAS dengan dia punya mekanisme jentera parti dia untuk menggambarkan naratif Melayu terancam, penguasaan Cina, DAP, Kristian. Dan saya fikir satu lagi kita nak tengok juga apa ni, kayu ukur PAS ni berjaya. Sebab kayu ukur tu sangat apa ni, subjektif. Kalau kita dikirakan faktor apa ni, kayu ukur ni menggunakan kayu ukur kuasa, maka saya fikir PAS sekarang sudah satu kegemilangan. Satu telah mencapai satu kemuncak, semana dia menjadi sebuah kerajaan. Dan saya fikir naratif yang dibina itu adalah naratif yang menyebabkan PAS berjaya. PAS berjaya. Kalau kita gunakan naratif sokongan, mungkin berbeza, ataupun naratif masyarakat menerima ataupun tidak, itu kita akan sandarkan keputusan pilihan raya yang baru-baru ni. Tetapi kalau kita nak lihat kuasa itu sebagai kayu ukur, saya fikir PAS sudah mencapai kemuncak. Dan saya tak fikir di zaman kafir mengkafir itu zaman kegemilangan PAS. Sebab kerana pada masa itu PAS kalah. Dari segi pilihan raya dan kalah dari segi organisasi. Jadi saya fikir PAS lah berada dalam kemuncak pencapaian dia. Kalau kita ingat teori Dr. Mujahid, lekuk. Lekuk naik dan lekuk turun. Kalau kita tengok lekuk sekarang ni, PAS berada di kemuncak. Sama ada dia akan naik tinggi atau terus jatuh. Di antara kehebatan PAS adalah bila dia membawa naratif dia adalah pembela Islam. RUU 355, hudud, haramkan judi dan juga tutup kilang arak dan tutup genting. Hari ni PAS hilang serbu bahasa. Diam. Nak salahkan DAP pun dah tak boleh dah, kerana DAP dah jadi pembangkang, PAS dah jadi kerajaan. Pada pandangan doktor lah, adakah parti PAS akan mencipta lekuk menaik atau menurun setelah berjaya berada di puncak menjadi kerajaan? Saya fikir PAS tentu ada pemikir-pemikir yang memikirkan untuk PAS lebih maju ke hadapan dan mencipta naratif-naratif yang lebih meyakinkan, sebagaimana naratif Melayu terancam semasa PH itu. Saya fikir naratif itu berjaya, walaupun tak sebenarnya tidak begitu, tetapi dia berjaya membina ilusi, membina gambaran yang sedemikian. Dan saya fikir PAS akan mencari idea-idea baru, tentang bahawa hukum hudud ini ada keperluan untuk ditangguhkan, dan ada keperluan pengkhianatan ini suatu syar'i. Dan saya fikir ini satu inovasi dalam politik. Dan saya fikir sebagai penganalisis perkembangan dan aktivis dalam politik, saya fikir sangat menarik kerana PAS akan meneroka
satu dimensi baru bahawa arak, bahawa mabuk ini ada sesuatu yang biasa kita Dibolehkan pula. bukan dibolehkan, maknanya kita kena menerima sebagai suatu normal baru. Okey. Kerana politik ni doktor, dia tidak boleh dipisahkan dengan bahasa. Dan kalau kita tengok selepas kita sendiri, kita akan berceramah, berdialog, dan kita juga menggunakan bahasa. Jadi nasihat doktor kepada bakal pengundi baru, anak-anak muda, bagaimana mereka hendak mengenal politik itu sebenarnya. Kerana bahasa ini doktor sangat mudah. Dia menuduh kita adalah khadam DAP. Dia menuduh kita adalah pengkhianat negara. Dia menuduh kita tidak membela Islam. Dia kata dia membela Islam. Jadi dengan bahasa kadang-kadang ada yang percaya. Jadi maknanya bahasa itu jugalah boleh menyebabkan satu kuasa politik itu ditentukan, sama ada dia menjadi kerajaan ataupun menjadi pembangkang. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin yang akan baru mengundi ataupun yang masih keliru, bahasa politik ini bagaimana sebenarnya? Bahasa politik ini sangat kompleks. Sangat kompleks. Kadang-kadang bahasa ni simbol. Simbol. Kadang-kadang dia dengan cara kita bercakap, cara kita berpakaian, cara kita menggunakan istilah-istilah kepada masyarakat itu boleh mempengaruhi. Saya rasa macam penggunaan media ni. Ada YouTuber lebih popular daripada presiden. Kerana media ini mencipta suatu pandangan baru kepada masyarakat dunia. Dan saya fikir generasi baru pada hari ini lebih terbuka, lebih celik dalam penggunaan bahasa-bahasa baru, penggunaan teknologi. Itu bahasa. Hari ini kita tak perlu cakap, kita hanya menggunakan ikon, tidak menggunakan bahasa. Saya suka, tak ada Emoji, tahu dah. Emosi sudah. Jadi saya fikir itu bahasa-bahasa yang perlu sebagai pengamal politik perlu memahami, dan juga masyarakat perlu mengamalkan. Misal kata seorang pemimpin bercakap di hadapan audiens, kita sudah tahu. Tetapi bahasa-bahasa itu sebenarnya dicipta. Sebenarnya bukan yang sebenar dia. Sebenarnya itu bukan sebenar dia. Jadi itu perlu penerokaan, perlu, saya fikir generasi baru perlu banyak membaca, perlu banyak meneroka dimensi-dimensi teknologi baru ni, kerana banyak perubahan yang sudah berlaku. Ya, kenapa hari ini kita membawa isu tajuk bahasa? Kerana bagi kita bahasa itu melambangkan siapa, apa seseorang itu, apakah ideologi dia, dan siapakah dia, dan siapakah yang dia sokong. Jadi soalan akhir saya kepada doktor adalah, kalau kita lihat hari ini anak-anak muda lah terutamanya mula merasa jauh dengan politik, rasa politik ini dah menyusahkan negara, dan satu tahap dengan politik boleh menyebabkan perbalahan di antara kawan, keluarga. Tetapi setiap 5 tahun mereka akan mengundi. Jadi apa nasihat doktor kepada mereka yang mula melihat politik ini sebenarnya organ perpecahan di Malaysia? Saya kurang setuju politik ini organ perpecahan. Dia ada di kalangan dan dibawa oleh pimpinan baru, sebagai contoh Muhyiddin Yassin. Dia membawa satu naratif, dia mengatakan bahawa rakyat sudah jelik dengan politik, sedangkan rakyat jelik dengan politik dia. Tapi bila dibawa-bawa dan ditanam-tanam, didoktrinkan, akhirnya rakyat rasa memang politik inilah yang menyebabkan lambatnya berlaku ekonomi kita bergerak. Kerana politik yang sebenarnya punca kepada kerosakan negara. Jadi nasihat doktor sebenarnya bagaimana? Politik hanya juzuk kecil dalam mengubah masyarakat. Sebenarnya yang akan mengubah masyarakat ialah daripada kita sendiri, generasi sendiri, generasi muda pada hari ini yang boleh mengubah masa depan mereka. Dan generasi muda hari ini tidak boleh bergantung kepada generasi yang memimpin pada hari ini untuk menentukan masa depan mereka. Mereka kena menentukan sendiri bagaimana masa depan mereka, bagaimana perjalanan masa hadapan mereka. Dan saya fikir generasi hari ini lebih
menghadapi cabaran yang sangat besar berbanding dengan generasi zaman saya atau zaman sebelumnya. Hari ini yang berlaku di negara kita, Doktor, bukan lagi kekurangan maklumat. Ya. Kita tengok buku di belakang kita. Kita adalah panggil lebihan maklumat. Bagaimana kita mencerna maklumat itu, bagaimana kita mendapatkan maklumat yang betul-betul sahih dan betul-betul tepat. Jadi kepada anak muda yang berada di luar sana, walau sebenci mana pun anda dengan politik, akhirnya 4 atau 5 tahun andalah yang akan menentukan siapakah yang memerintah negara. Dan hasil inilah yang menyebabkan keputusan besar dalam politik negara dan keputusan besar dalam kerajaan. Harga ikan, harga minyak, dan banyak polisi-polisi ditentukan oleh ahli politik. Jikalau anda jauh dari politik, jikalau anda menjarakkan diri dari politik, tunggulah kehancuran negara ini. Jadi hari ini saya menasihati kepada sahabat semua, ya, politik memang sangat kotor. Kitalah yang sepatut membersihkannya. Jangan lupa subscribe channel Ambok Jami Hasan, dan terima kasih kepada Dr. Muhammad Sulam kerana sudi bersama saya di channel YouTube Jami Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.